bersama Ustaz Haji Zahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara penerbit Musa Mahdi Syarul ini sedang mendengar yang mulia Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir kita dan kita sedang menuju ke ayat-ayat penghujung daripada surah Taubah. Walau bagaimanapun kita lihat sekali lagi ayat 125 iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم. Maksudnya, dan ada pun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah itu bertambahlah kekafiran mereka di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. Dan tidaklah mereka, iaitu golongan munafiqun, memperhatikan bahawa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Dan apabila diturunkan satu surah, sebahagian mereka memandang kepada yang lain sambil berkata, adakah seorang dari orang-orang muslimin melihat kamu? Sesudah itu mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka lah kaum yang tidak mengerti. Muslimin muslimat ini mereka Allah sekalian, dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini menceritakan tentang masalah yang berlaku kepada munafiqun. Sebenarnya Al-Quran Karim ini turun sebagai wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dalam surah Fussilat ayat 44, tadi surah Al-Isra. Ini ayat surah Fussilat ayat 44. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Quran ini turun untuk orang-orang beriman sebagai hidayah dan juga penawar kepada penyakit mereka, penyakit zahir dan penyakit batin. Dan surah Ra'd Allah SWT jelaskan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengerti Allah, dan salah satu daripada caranya, mekanismenya, iaitu membaca Al-Quran Al-Karim. Dalam kitab Talkhisul Bayan, sebenarnya satu surah yang Allah turunkan, dia tidak akan menyebabkan hati itu berpenyakit, hati itu bernoda, hati itu bermasalah. Sebaliknya, dia mendatangkan penawar, menjadi rawatan kepada orang yang sakit dalam jiwanya. Tapi bagaimana nak buat? Kerana orang munafiqun ini memang daripada awal dia sudah tertutup mata hatinya, buta. Maka amatlah sesuai sekiranya surah ni, ayat ini menyebut rijsan ila rijsihim. Ini sebagai satu bentuk isti'arah. Perlakuan orang-orang munafiqun itu menyebabkan Quran itu turun bukan datangkan kebahagiaan, kesenangan kepada mereka, malahan semakin menyusahkan mereka. Demikian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin-muslimat ini muliakan Allah sekalian. Ini adalah ayat yang menceritakan perlakuan golongan munafiqun. Mereka ni bimbang sekiranya ayat tersebut membuka keaiban mereka, menceritakan tentang apa yang mereka rancangkan sebelum itu. Mereka ni telah hilang sifat pengertian, tidak mahu memahami nilai-nilai yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Islam. Akal yang sihat tidak mereka gunakan. Ada kepatut golongan munafiqun ini memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi datang membawa pengajaran yang baik, mengajar mereka keselamatan hidup dunia dan juga akhirat. Kerana mereka ni sendiri telah
menyelubungi, menutup hati mereka dengan perasaan benci, dendam, sakit hati dan sebagainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ayat yang macam mana sekalipun turun, panjang ke pendek ke, tidak akan masuk ke dalam jiwa mereka. Sama ada juga muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian dengan pelakuan golongan yang anti-Islam pada hari ini di kalangan pemeluk ideologi yang lain. Berurat, berakar, umbi rasa benci kepada Islam kerana benda itu yang ditanam, diinstilkan dalam diri oleh nenek moyang yang terdahulu. Walaupun diajar kepada mereka keterangan tentang pokok Islam ini, tauhidnya, mereka tetap tidak mahu menerima. Misalnya, pendeta-pendeta yang ada di sisi mereka mengajar bahawa Nabi Muhammad SAW itu seorang lelaki yang gilakan perempuan, kahwin dengan budak kecil, isterinya sampai 9. Kalau diberikan keterangan berbagai bentuk sekalipun, mereka tidak mahu menerima dengan hati yang terbuka, kerana dalam hati itu sudah pun melekat karat kebencian yang dipusakakan oleh nenek moyang yang terdahulu. Zaman berzaman mereka putar kembali kaset ni, putar CD ini, dan pada hari ini tidak memadai dengan penulisan, disebarluaskan dalam blog-blog, dalam Facebook, dalam apa juga bentuk pendekatan moden era komunikasi canggih zaman ini. Tuduhan kepada Islam bahawa Nabi Muhammad SAW ni ada 9 orang isteri, dan orang lelaki boleh menganiaya orang perempuan sampai 4 orang isteri. Islam ni dimajukan dengan pedang sebagai contohnya. Muslim sebenarnya dimuliakan Allah sekalian, tanggapan-tanggapan negatif, penipuan, pembohongan seperti ini telah pun dibantah 100 tahun yang lalu. Timbul balik semula zaman sekarang. Nanti dibantah lagi, timbul 50 tahun akan datang. Dibantah lagi, 20 tahun datang balik semula. Sebab kebencian seperti yang digambarkan Allah SWT dalam hati munafiqun ini juga bersarang dalam hati musuh-musuh Islam pada hari ini. The same thing, benda yang sama. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, walaupun penerangan diberi bersiri-siri bagai dakwah dilakukan, maka tidak akan masuk dalam minda yang telah pun diracuni oleh rasa kebencian zaman berzaman di tanah bahkan beribu tahun. Misconception keadaan Islam itu. Ayo muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, jangan kita pun jadi tali barut kepada musuh-musuh Islam untuk menyebarkan fitnah kepada Islam. Kejahilan bukanlah alasan untuk mengatakan mereka berada di pihak yang benar. Sekiranya kejahilan dijadikan sebab musabab untuk menerima da'ayah palsu itu, maka dengan mudah, bukan setakat mempertikaikan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, bahkan mempertikaikan Islam itu sendiri. Mendengar orang Kristian bercerita tentang kebenaran yang ada dalam kepercayaan mereka, kita yang jahil ni, oh betul lah, kalau begitu Islam salah lah. Jangan kejahilan kita menjadi alasan untuk mengatakan mereka di pihak yang benar. Maka inilah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang sedang kita bincangkan sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan orang-orang munafiqun ini, wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum la yafqahun. Bila turun satu surah, sebagai mereka memandang kepada yang lain sambil berkata, adakah seorang pun yang melihat kamu? Sesudah itu mereka pun pergi. Jadi ayat yang lalu melukiskan cemuhan lidah ataupun lisan munafiqun dan juga kafirun. Ini melanjutkan lagi cemuhan mereka dalam bentuk perbuatan. Iaitulah bila diturunkan satu surah daripada Al-Quran Karim menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka, sebahagian daripada munafiqun yang hadir dalam majlis turunnya ayat waktu penerangan oleh Nabi SAW itu menjeling-jeling kepada sebahagian yang lain. Pandangan untuk mengejek ataupun mengelak atau mengingkari kandungan surah yang Allah SWT turunkan untuk Nabi Muhammad yang Nabi baca untuk mereka itu. Kemudian mereka pun bertindak bersurai, meninggalkan tempat penerangan majlis ilmu yang disampaikan Nabi SAW, bersembunyi-sembunyi, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian bila bertemu dengan kawan-kawan munafik yang turun sama-sama keluar daripada majlis ilmu itu, maka mereka pun akan bertanya sama sendiri, adakah seorang daripada kaum muslimin melihat kita keluar ni? Sesudah itu mereka pun pergi dengan sembunyi-sembunyi. Bila merasa sudah tidak ada orang melihatnya, kerana tak tahan berada dalam majlis itu mencemooh dan menghina mereka, maka mereka pun berpaling. Allah SWT mempalingkan hati mereka dari mendengar kebenaran, dan Allah tidak akan memperkenankan lagi permintaan golongan munafiqun itu, kerana mereka ni tidak mahu mengerti. Itu sebab para ulama tafsir, mereka ni begitu teliti dalam menukilkan pandangan-pandangan daripada para sahabat. Contohnya dalam tafsir Ibn Jarir Tabari,
Muslim-Muslimat ini mulia Allah sekalian. Setengah para pengkaji mengatakan tafsir Ibn Katsir yang kita baca ni merupakan ringkasan kepada Jami' al-Bayan oleh Imam Ibn Jarir Tabari. Kerana Imam Ibn Jarir Tabari ni antara orang yang awal berkecimpung dalam bidang tafsir Al-Quran Karim. Allahu a'lam. Kerana pandangan yang kita lihat dalam Jami' al-Bayan oleh Imam Ibn Jarir Tabari ni begitu meluas, melaut huraian yang dikemukakan dengan riwayat-riwayat yang pelbagai. Ada setengah mereka yang mengkaji mengatakan bahawa dalam Jami'ul Bayan oleh Al-Imam Ibn Jari ini hanya mengemukakan riwayat-riwayat yang banyak, tidak ditarjih langsung. Pandangan ini sebenarnya pandangan yang tidak bertanggungjawab, kerana kita akan lihat Al-Imam Ibn Jari sesekali memberikan pandangan mentarjihkan riwayat-riwayat yang dikemukakan itu, terpulang kepada yang baca sama ada nak baca sampai habis atau tidak. Setengah baca separuh jalan, tak jumpa mana yang kita nak cari, kena baca semua sekali. Beribu-ribu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir Tabari. Contohnya dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni, Muslim-Musliman, ayat 125, 126, 127, riwayat yang ke-13,573 dalam Jami'ul Bayan. Ikut cetakan yang ada di tangan saya waktu ini adalah jilid yang ke-7. Ya Allah, besarnya kitab ini, rajin atau tidak nak baca. Kata beliau daripada Ibn Waqi', daripada Abi Syu'bah, daripada Ibn Abi Hamzah, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, bahawa Ibn Abbas berkata, kamu lihat ayat Allah ni, Allah mengajar kita supaya jangan mengatakan sarafa, insarafa. Sarafa ni maknanya bersurai. Kalau kita belajar ilmu saraf, ada ilmu saraf namanya, dinamakan ilmu saraf kerana ia adalah penghuraian kepada satu kalimah. Daripada kataba jadi kitaba, jadi maktub, jadi maktaba, jadi katib. Jadi ini adalah merujuk kepada saraf. Daripada satu akar dia berkembang menjadi pohon dengan ranting dahan yang besar, maka itu namanya saraf. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ayat 127 di sini, sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Orang munafiqun ni disebut Allah SWT, wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'dhin hal yarakum min ahad thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yafqahun. Apabila turun satu surah, sebagian mereka memandang kepada yang lain, menjeling, ada tak orang melihat kita ni? Sesudah itu mereka pun keluar, pergi, bersurai. Allah telah memalingkan hati mereka, sebab mereka adalah orang yang tidak mahu mengerti. Jadi kata para ulama daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum, la taqulu insarafna min as-salah fa inna qauman insarafu fassarafallahu qulubahum. Jangan kamu berkata kami telah bersurai dari salat, kerana ada sebahagian yang mengatakan bahawa kami telah bersurai dari salat, maka Allah telah menyuraikan hati mereka daripada mengikuti kebenaran. Maknanya Allah SWT palingkan hati mereka daripada kebenaran. Padahal it's matter of penggunaan perkataan. Apa salahnya menggunakan perkataan insarafna? Kerana Allah gunakan perkataan ini dalam bentuk kejian, kata Ibn Abbas, maka tidak wajar kamu menggunakannya untuk tujuan menceritakan hal kamu, kerana terminologi ini, kata kerja ini hanya sesuai untuk munafiqun. Maka apakah kalimah yang sesuai nak gunakan, wahai Ibn Abbas radhiyallahu anhu? Ibn Abbas menjawab, kamu hendaklah mengatakan qadayna as-salah. Qadayna as-salah. Qadayna maknanya kami telah menyempurnakan salat. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Pada hujung surah Al-Jumu'ah Allah mengajarkan perkataan fa idza qudiyatis salah, bila disempurnakan salat, bila telah selesai salat. Jangan sebut insarafna minas salah, walhal maknanya sama. Tapi bagi mereka yang memahami dari sudut saraf, dari sudut fiqhul lughah, tentu ada sebab Allah SWT menjelaskan perkataan ini dikaitkan dengan perbuatan golongan yang dicela, bahkan dilaknat, dibenci oleh Allah SWT. Musuh Allah sahaja layak dikaitkan dengan kata kerja tersebut, iaitu insarafna. Muslim-Muslimat ini oleh Allah sekalian, kebanyakan para ulama tafsir kita akan lihat mereka mengemukakan riwayat ini. Dalam Dur Mansur ada, dalam Ibn Atiyah ada, dalam Tafsir Qurtubi ada, juga dalam kitab Ibn Katsir pun ada, bahawa para ulama di kalangan sahabat tidak gemar kalau kita menggunakan perkataan insarafna minas salah, insarafna minas salah, walaupun maknanya membawa maksud yang difahami sebagai bersurai, tapi bersurai nampaknya yang sesuai adalah qadayna as-salah.
Baik muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, demikianlah penelitian mereka kepada ayat Allah sampai membuahkan keimanan dalam diri. Kalimah pun dijaga, dipelihara daripada menggunakan sesuatu yang tidak digemari oleh Allah SWT. Mari sini muslim-muslimat sekalian, kita menghayati dan mengamalkan karya mudah ini. Kefahaman mereka, Masya Allah, itu sebab iman mereka ni besar macam gunung. Walaupun kemudahan belajar tidak sehebat kita pada hari ini, tapi ternyata mereka merupakan golongan yang telah dipuji Allah SWT. Mari sama-sama kita mengikuti, mencontohi apa yang telah dicadangkan itu. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.